A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur harian insya-Allah. Hari ini kita akan bersama-sama untuk mentadabbur daripada muka surat 225 daripada Mushaf. Kita bersama-sama insya-Allah di surah Hud ayat yang ke-29 sehingga ayat yang ke-37 insya-Allah. Hari ini kita akan mulakan insya-Allah dengan membaca sedikit daripada ayat yang ke-29. Jadi seperti biasa insya-Allah kita akan tengok dan juga saya memohonlah daripada semua yang berada bersama dengan kita pada pagi ini untuk memberi feedback suara ataupun gambar insya-Allah. Tidak ada masalah insya-Allah seperti semalam. Jadi secara ringkasnya hari ini kita akan melihat di muka surat 225 ni ialah tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam, kisah Nabi Nuh. Jadi kita sebutkan bahawa surah Hud ini dengan namanya, nama seorang rasul iaitu Nabi Hud. Kita akan tengok bahawa Allah Subhanahu wa taala menceritakan banyak kisah-kisah beberapa orang nabi, beberapa orang rasul. Jadi kita akan tengok pada permulaan ni kisah Nabi Nuh alaihissalam. Allah Taala ceritakan kisah Nabi Nuh. Kerana apa kita sebut bahawa Allah Subhanahu wa taala menceritakan semua sekali kisah-kisah nabi-nabi ni, banyak nabi-nabi yang ada dalam ni ialah bersesuaian dengan keadaan pada masa Nabi menerima dakwah, menerima ayat ini, iaitu Nabi sedang berdakwah kepada kaum Quraisy di Mekah dan mereka menolak. Bertalu-talu mereka ni menolak, bersungguh-sungguh mereka ni menolak. Jadi begitulah juga Allah Subhanahu Wa Taala nak katakan bahawa nabi-nabi terdahulu iaitu Nabi Nuh dan juga nabi-nabi yang lain sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menghadapi perkara yang hampir serupa. Bukan kamu seorang saja wahai Muhammad. Jadi insya-Allah kita sama-sama baca insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, kita baca tadi, yang saya baca tangan tadi adalah Allah Subhanahu wa taala meriwayatkan apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya. Iaitu sebenarnya walaupun kita katakan bahawa ini adalah kata-kata Nabi Nuh kepada kaumnya, tetapi sebenarnya adalah juga kita boleh katakan bahawa ianya adalah merupakan satu konsep yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, iaitu bagaimanakah apakah yang dihadapi oleh seorang rasul ni, apa yang dihadapi oleh seorang yang berdakwah manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita baca Nabi Nuh berkata, wahai kaumku lah wahai kaumku. Setelah daripada dalam dakwahnya dan sebagainya, perdebatan dan sebagainya, jadi antara ini selepas mereka menolak Nabi Nuh ni, jadi Nabi Nuh berkata kepada mereka, ya kaum, wahai kaumku, la as'alukum alaihi mala. Aku tidak meminta, la as'alukum alaihi mala, di atas dakwahku ni. Alaihi itu di atas penyampaianku ini, maknanya di atas ceramahku ke, di atas pengajaranku ke, di atas ajakanku ni. Aku tak minta daripada kamu ni mala, harta pun. Jadi inilah sebenarnya Allah Ta'ala nak ceritakan konsep apa yang sepatutnya ada pada seorang pendakwah, iaitu seorang pendakwah sebenarnya ialah dia tidak akan minta duit. Bukan makna tidak menerima, tu cerita lain menerima, tapi tidak meminta, tidak menetapkan, tidak mengatakan aku tak akan dakwah kamu kecuali kamu beri duit, tak. Jadi apa yang berlaku Nabi Nuh ni, itulah sebenarnya kan semua nabi-nabi, semua rasul-rasul macam tu sikap mereka dengan kaum mereka, iaitu mereka langsung tidak menunjukkan, tidak meminta, apatah lagi berkata even menunjukkan bahawa mereka nak duit daripada mereka. Kalau tak, aku tak akan sampaikan dakwah. Tak, sekali-kali benda ni tak ada. Ini sifat para da'i, itu sifat para pendakwah, itu sifat nabi-nabi, itu sifat rasul-rasul. Jadi aku tak minta alaihi mala, di atas dakwahku ini
harta. In ajriya illa Allah. Pahala aku dapat daripada Allah SWT. Mana Allah Ta'ala bagi. Jadi kalaulah aku ni tak minta harta daripada kamu, aku tak minta duit daripada kamu, aku tak minta apa-apa pun daripada kamu, tapi kenapa yang kamu susah sangat ni? Yang kamu rasa itu adalah salah satu daripada tanda benarnya Rasul-Rasul tu ialah bahawa dia tak minta, dia tak nak menyusahkan pun mereka ni. Mana kamu kena bayar duit dan sebagainya kan. Jadi kenapa kamu tak tolak juga aku? Itu yang pelik tu kan. Kemudian wa ma ana bitaridil ladzina amanu. Nabi Nuh berkata, dan aku wa ma ana, dan aku tidak, dia kata bitarid. Tarid ni maknanya ialah menahan, menghalau gitu kan. Allazina amanu, orang-orang yang beriman. Kenapa Nabi Nuh berkata macam ni? Kerana kaum dia berkata kepada Nabi Nuh, kaum dia berkata, kami tak akan join kamu, kami tak akan ikut kamu. Kenapa? Kerana kamu ni, bersama-sama kamu ni orang-orang miskin, orang-orang, maknanya orang-orang yang rendah, sebagaimana yang kita baca dalam ayat sebelum daripada ni. Jadi mereka, permintaan mereka, iaitu mereka ni meminta daripada Nabi Nuh supaya kalau kami ni nak minta kami ikut kamu, wahai Nuh, maka kamu kena halau. Jadi apa kata Nabi Nuh? Wa ma ana bitaridil ladzina amanu. Kalau orang tu beriman, aku takkan halau mereka. Maknanya aku ni bukan kerja aku ni menghalau mengikut perintah kamu, mengikut apa yang kamu nak ni kan. Sebab itulah sifat orang-orang yang dikatakan al-malak sebelum daripada ni kan. Nama dia al-malak, iaitu mereka ni tak nak join, tak nak bersama-sama dengan, tak nak campur dengan orang, nak khusus untuk mereka saja, orang kaya saja dan semua, orang hebat saja dan semua. Innahum mulaku rabbihim. Nabi Nuh berkata kepada mereka, innahum, mereka ni, macam mana aku nak halau mereka? Sebab apa? Balasan mereka, innahum mulaku rabbihim, mereka ni akan bertemu dengan Tuhan mereka. Mereka ni rindu nak berjumpa dengan Tuhan mereka, sebab mereka nak dapat balasan tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walakinni arakum qauman tajhalun. Tapi aku tengok kamu ni, iaitu kamu ni, geng-geng yang hebat-hebat ni, al-malak ni, kamu sebenarnya tak faham. Tak faham apa? Tak faham sebenarnya apa yang kamu lakukan, permintaan kamu ni, penolakan kamu ni akan mendapat balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 30. Wa ya qaum. Nabi Nuh berkata lagi, wa ya qaum, man yansuruni minallah in tarattuhum. Ini sebab dia. Nabi Nuh berkata kepada mereka ni, kalau aku halau mereka, in tarattuhum, kalau aku halau mereka ni, man yansuruni minallah, siapa yang akan menolong aku untuk menghadapi Allah? Artinya apa? Allah Ta'ala tak benarkan aku ni menolak mereka ni. Sebab kalau aku tolak mereka, sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala murka, tak suka pada aku kalau aku buat macam ni. Kalau aku tolak orang ni kan, Allah Ta'ala tak suka aku buat macam ni. Jadi kalau aku tolak mereka ni, siapa yang akan dapat membantu aku untuk menghadapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Jadi man yansuruni minallah in tarattuhum. Sebab Allah Ta'ala tak suka aku tolak mereka ni. Afala tazakkarun, apakah kamu ni tidak ambil pengajaran? Seterusnya ayat 31. Wala aqulu lakum. Seterusnya ialah, ini kata-kata ni kita tengokkan ayat 31 ni ialah kata-kata yang hampir sama yang sedang dihadapi oleh Nabi. Apa yang dikatakan oleh orang Quraisy terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mereka ni nak minta harta. Mereka nak minta supaya ada malaikat datang. Mereka nak minta ni, nak minta ni, nak minta ni. Macam-macam mereka nak minta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mencerita perkara yang hampir sama berlaku kepada Nabi Nuh dan juga kaum dia. Jadi kalau kita tengok di sini, wala aqulu, Allah SWT ceritakan bahawa Nabi Nuh berkata kepada kaum dia, wala aqulu lakum indi khazainullah. Dia kata, aku tak katakan lakum, aku tak katakan kepada kamu indi khazainullah, bahawa pada aku ni ada khazanah. Khazanah Allah maknanya harta-harta kekayaan Allah ni tak ada pada aku. Maknanya Allah Ta'ala beri pada aku, baik ni aku nak beri pada siapa-siapa. Aku tak kata macam tu maknanya. Aku sendiri pun, mana kalau kita tengok Nabi-Nabi ni kadang-kadang tu miskin, kadang-kadang tu Nabi ni bukanlah orang yang kaya, orang yang hebat kan. Mereka ni biasa. Daripada kalangan Rasul-Rasul ni tak ramai di kalangan mereka ni yang hebat-hebat, yang kaya-kaya, kecuali beberapa orang Nabi saja. Iaitu Nabi seperti Nabi Sulaiman, seperti Nabi Daud, seperti Nabi Yusuf. Yang lain-lain ni biasa-biasa saja. Biasa-biasa. Jadi sebab itulah dikatakan sini Nabi Nuh berkata kepada kaum dia. Dia kata, wala aqulu lakum indi khazainullah. Aku tak katakan bahawa aku ni ada yang aku boleh bagikan. Sebagaimana yang diminta oleh orang Quraisy, minta kepada Nabi Muhammad, minta mana hartanya, mana hartanya.
Mereka ni kira nak material, nak perkara-perkara duniawi. Wala a'lamul ghaibah. Yang kedua, Nabi Nuh berkata kepada mereka, aku tak tahu perkara ghaib. Yang aku tahu tentang ghaib ni, apa yang Allah SWT ceritakan pada aku. Yang malaikat datang beritahu kepada aku, itu saja yang aku tahu. Selain daripada tu aku tak tahu. Apa yang berlaku esok ke, apa yang berlaku nanti, apa berlaku macam ni, kiamat bila ke, semua tu tak tahu. Semua Nabi-Nabi ni tak tahu kan. Jadi wala a'lamul ghaib. Nabi Nuh kata wala aqulu inni malak, dan kemudian aku tak katakan bahawa aku ni malaikat. Wala aqul inni malak, aku ni malaikat. Kalau aku malaikat ni aku boleh terbang. Sebab Allah SWT turunkan Nabi-Nabi ni dalam bentuk malaikat kan. Even tak datang malaikat untuk menceritakan, menemani, datang di tepi itu ke bahu, kata ini adalah Nabi ini Muhammad adalah Nabi tak kan, sebagaimana yang diminta oleh orang Quraisy. Jadi tak ada benda ni. Wala aqulu inni malak, Nabi Nuh kata. Kemudian wala aqulu lillazina tazdari a'yunukum lan yu'tiyakumullahu khair. Kemudian yang keempat yang pertama tak ada khazanah, yang kedua aku tak tahu perkara ghaib, yang ketiga aku ni bukannya malaikat, yang keempat wala aqulu lillazina tazdari ni maknanya ialah yang kamu hinakan dia. Iaitu jadi di kalangan umat Nabi Nuh ni, orang Nabi Nuh ni ada orang yang ikut Nabi Nuh, tapi mereka ni ialah kebanyakannya daripada kalangan orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah, orang-orang yang dihinakan oleh masyarakat, orang pembesar-pembesar tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berkata bahawa Nabi Nuh ni berkata kepada mereka, wala aqulu lillazina tazdari, aku tak akan katakan kepada orang-orang yang kamu hina tu, a'yunukum makna di mata kamu, tazdari a'yunukum makna yang hina, yang rendah di sisi kamu semua ni, lan yu'tiyahumullahu khair. Maknanya Allah tak berikan kebaikan kepada mereka. Maknanya walaupun mereka ni miskin, walaupun mereka ni hina pada pandangan kamu, tapi aku tak nak kata bahawa Allah Ta'ala tak berikan kebaikan pada mereka. Jadi ertinya sini ialah kebaikan tak kebaikan ni, itu Allah Ta'ala tahu, bukan aku yang tahu. Jadi aku tak boleh nak kata macam tu kan. Walaupun mereka ni hina, kemungkinan mereka ni lebih hebat daripada kamu semua. Jadi lan yu'tiyahumullahu khair, Allahu a'lamu bima fi anfusihim. Allah lebih tahu apa yang ada pada diri mereka. Maknanya kalau mereka ni beriman betul-betul ke tak beriman betul-betul, itu terpulang pada Allah, itu bukan kerja aku kan. Jadi dia kata inni izal laminaz zalimin. Kalau aku, dia kata, buat macam tu, buat mengatakan aku ni tahu kan, mereka ni bukan tak ikhlas, mereka ni tu kan maknanya kan, itu kalau aku buat macam tu, nescaya Nabi Nuh kata inni izal laminaz zalimin, nescaya aku ni masuk dalam kalangan orang zalim. Jadi nak katanya Nabi Nuh di sini, kalau kita tengok ada Nabi Nuh, Allah Ta'ala ceritakan bahawa dia sekali-kali tidak mengikut kehendak apa yang dikehendaki. Makna banyak perkara yang dikehendaki oleh orang-orang al-malak tadi tu. Mereka nak macam ni, mereka nak macam ni, mereka nak macam ni kan. Mereka macam-macam permintaan mereka ni nak beriman. Padahal mereka sebenarnya tak nak beriman pun. Tapi sebenarnya banyaklah alasan-alasan, banyaklah benda-benda yang mereka katakan macam ni, macam itu. Konon-kononnya kalau buat macam ni baru nak beriman. Jadi Nabi Nuh tolak. Nabi Nuh tak terima. Sebab itu adalah perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qalu, lalu mereka berkata, ayat 32, lalu akhirnya mereka pun berkata, mereka pun berkata kat sini, qalu, setelah daripada panjang cerita kan, panjanglah berdebatnya. Makna panjang ni bukan kita kata panjang ni 1 jam 2 jam, tapi sebagaimana yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam ayat yang lain, 950 tahun. 950 setelah daripada lama masa ni semua, maka mereka pun berkata, dia kata qalu ya Nuh, wahai Nuh, kata qad jadaltana, kamu ni banyak berdebat dengan kami. Maknanya kata macam ni, kamu jawab macam ni, kamu jawab macam ni, macam ni. Sedangkan apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh alaihissalam tu adalah merupakan apa yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka pun berkata qalu ya Nuh, wahai Nuh, qad jadaltana, kamu dah banyak berdebat dengan kami. Fa'aksarta jidalana, dan kamu ni macam-macam dah berdebat banyak berdebat jadal tanah dah berdebat, fa'aksarta jidalana, dan kamu dah banyak berdebat dengan kami, fa'tina bima ta'iduna, mereka pun berkata susah-susah ni, bawalah apa yang kamu kata tu. Apa yang Nabi Nuh kata, iaitu azab.
kan, kalau kamu tak terima macam ni, kamu akan kena azab, nanti kena azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala, gini. Itu dia kata. Jadi akhirnya mereka kata, bawa lah apa yang kamu kata Tuhan kamu nak bawa kan tu, bawa, fa'tina bima ta'iduna, apa yang kamu janjikan tu, bawa. Jadi in kunta minas sadiqin, kalau kamu kata kamu ni betul sangat. Tengok kan, akhirnya tengok perkataan yang digunakan hampir sama dengan apa yang ditolak. Jadi sebenarnya cerita Nabi Nuh ni, kalau kita tengok kan, cerita Nabi Nuh ni adalah merupakan kisah di antara awal-awal manusia. Selepas daripada Nabi Adam, kemudian Nabi Idris, Nabi Nuh, Rasul yang ketiga dari senarai Rasul. Tak berapa lama baru, berapa ratus tahun, ribu tahun kan, wallahu a'lam bissawab lah, kita tak tahu kan dari segi tempoh masa tu. Tetapi maknanya mereka kira baru. Kaum Nabi Nuh ni masih baru lagi, baru tak berapa jauh dengan Nabi Adam alaihissalam. Kalau kita tengok selepas itu, Nabi-Nabi yang sangat ramai kan, sampai kepada kita Nabi Muhammad, kemudian sampai kepada kita sekarang ni. Jadi perkara tersebut hampir sama dengan apa yang berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ertinya apa di sini, kita boleh fahamnya bahawa manusia yang tetap juga sama. Mereka menolak, sikap mereka, cara mereka, mungkin alat berbeza. Sekarang ni kita ada alat macam-macam lah kan, alat teknologi ke, ada TikToknya, ada IG-nya, macam-macam lah cara kan. Manusia tu, tapi manusia tetap juga manusia. Mereka kalau menolak, tetap juga menolak. Cara mereka menolak sama juga, apa perasaan mereka sama saja kan, dalam diri mereka ni sama saja. Jadi akhirnya mereka boring dengan Nabi Nuh ni, lalu mereka pun berkata, fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin, kalau kamu benar sangat Nuh, bawa apa yang kamu katakan tu. Jadi kita tengok dalam ayat seterusnya, iaitu ayat 33, Allah Subhanahu Wa Taala berkata, qala innama ya'tikum bihillah. Nabi Nuh pun berkata, berkata Nabi Nuh, innama ya'tikum bihillah, yang boleh bawa datang semua benda ni bukan aku. Maknanya kalau aku kata nak azab, tak azab sekarang, bukan aku, ini kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah Nabi Nuh berkata, qala innama, sesungguhnya, ya'tikum bihillah, yang boleh bawa datang benda ni semua ni, azab yang kamu nak minta ni, adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan hikmahnya Allah Taala tahu bila dan bila kan, insya'a, kalau dia kehendaki bila, wa ma antum bimu'jizin, tapi kalau datang, ingat, kalau azab tu dah datang, wa ma antum bimu'jizin, kamu sekali-kali tak akan dapat menolak. Mu'jiz maknanya lemah, maknanya dapat melemahkan, maksudnya dapat menolak apa kedatangan azab kalau nak datang. Awak ni minta-minta, berani-berani sangat kan, awak nak tolak aku, kemudian kamu kata bila lagi, kalau datang awak ingat azab tu kamu tak boleh tolak. Kita tengok apa yang berlaku sekarang kan, datang virus kan, manusia betapa susahnya kan, susah kan nak tolak macam mana kan, manusia tak nampak kan, tak nak macam mana, di mana dia berada, kita pun tak tahu kan. Kita berusaha untuk menjaga dengan vaksin, dengan pelitup muka dan sebagainya kan, tapi kita tak tahu kan, dia boleh mengebak pada siapa, jenis apa lagi akan muncul selepas ni, kita tak tahu kan. Itu baru Allah SWT tunjukkan sedikit daripada kekuasaannya kan. Jadi manusia ni yang sombong ni kan, mereka ni minta, desak kepada seorang Nabi ni kan, kalau Allah Ta'ala bawa datang, tak kira lah kan, dengan kebakarannya, dengan taufannya, dengan tsunami-nya, apa-apa saja Allah SWT boleh bawa kan. Jadi kalau datang tu, adakah manusia boleh tolak? Jadi sebab itulah kat sini kan, Nabi Nuh berkata, wa ma antum bimu'jizin, kalau datang kamu tak boleh tolak lagi. Wala yanfa'ukum nushi, Nabi Nuh berkata, ayat yang ke-34, wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansahalakum in kana Allahu yuridu an yughawiyakum. Nabi Nuh berkata sekarang ni, aku dah nasihat banyak, aku nasihat ni nampak gayanya kan, wala yanfa'ukum nushi, nasihat aku nampaknya tak berguna kepada kamu. In aradtu, kalau aku nak untuk menasihati kamu, an ansahalakum in kana Allahu yuridu an yughawiyakum, nampak gaya kat sini memang kamu ni dah sesat maknanya tak nak terima apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh aku beritahu kepada kamu semua. Jadi dalam ayat ni adalah sedikit mungkin kesilapan, kefahaman. Orang kata makna kalau seseorang tu dah disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana lagi dia nak terima kefahaman, macam mana nak terima iman kalau Allah Taala dah sesatkan, nak terima hidayah kan. Jadi
ulama-ulama mengatakan bahawa kan, maksud ayat ni bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ni kan memberikan kepada kita ikhtiar. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita ni tahap-tahap ni kan, mengutuskan rasul kita kan. Tapi ada juga manusia tak terima, memberikan nasihat, memberikan begini, memberikan gini, orang tu nak kepada, tapi akhirnya kalau lah setelah daripada Allah Taala dah buka, dah beri, dah buka semua benda kan, dorong, dah utuskan rasul, tapi mereka tak terima juga kan. Jadi pada masa ni Allah Subhanahu Wa Taala nak beri tasliah kepada seorang rasul tu bahawa kalaulah kamu ni kan dah beri nasihat kepada mereka, dah bercerita, dah cerita dengan terang, dengan bayinah dah, tiba-tiba mereka tolak juga. Jadi jangan risau wahai seorang rasul, wahai seorang pendakwah, wahai nabi-nabi, bahawa mereka tu nampak gayanya itu adalah orang tu dah kira sebagai termasuk dalam apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu nampak gayanya mereka ni adalah orang yang tidak mahu beriman. Jadi huwa rabbukum, kata Nabi Nuh, dialah Tuhan kamu, wa ilaihi turja'un, ingatlah bahawa kamu semua akan kembali kepadanya. Kamu tak boleh lari, kamu tak nak beriman, kamu boleh lari ke mana-mana kan? Tak boleh kan? Tak ada tempat untuk kamu lari. Seterusnya ayat yang ke-35, Allah SWT kata am yakuluna iftara. Ayat ni adakah ataupun dalam tafsiran dia kata bahkan yaqulun, mereka tetap juga mengatakan iftarah, dia ni mengada-ngada ni. Siapa? Mereka ni menuduh. Jadi kaum tu menuduh nabi-nabi ni sebagai mengada-ngadakan. Ada tafsir mengata ayat ini adalah masih lagi berkenaan dengan Nabi Nuh AS, tapi ada penafsiran yang mengatakan bahawa ayat ini, iaitu ayat 35 ni, adalah berkaitan dengan Nabi Muhammad. Allah SWT ceritakan sekejap apa yang berlaku kepada Nabi Muhammad dengan orang-orang Quraisy. Jadi orang Quraisy mengatakan kepada Muhammad ni mengada-ngada ni, dia mengada-ngadakan ni, bukan Quran, bukan daripada Tuhan pun, bukan daripada Allah pun, ini dia mengada-ngada. Itu am yakun. Jadi ada dua yakulun tu siapa? Adakah ahli Mekah ataupun adakah kaum Nabi Nuh? Jadi am yakuluna iftarah, apa-apa pun insya-Allah, iaitu bagi kita ya, orang-orang yang menentang dakwah ni akan berkata kepada orang yang membuat bahawa mereka ni mengarut-ngarut ni daripada mereka ni. Ini tengok kan, sampai sekarang pun ada orang kata kan bahawa Quran ni adalah tulisan Muhammad lah, ini adalah tulisan manusia lah, macam-macam lah kan, bukannya datang daripada Allah. Am yakuluna iftarah, dia hanya mengada-ngadakan saja. Kul, katakan kepada orang yang macam tu, iniftaraituhu fa'alayya ijrami, kalau aku mengada-ngadakan, kalau aku buat pandai-pandai, dosa akan terkena pada aku. Bukan terkena pada kamu, terkena pada aku. Tetapi wa ana bari'um mimma tujrimun, tetapi aku tak nak bertanggungjawab atas apa yang kamu lakukan. Apa yang kamu lakukan? Iaitu kamu menolak dakwah ni. Jadi sekarang ni tanggungjawab aku ialah menyampaikan, tanggungjawab kamu ialah menerima. Jadi kamu tuduh aku, mengatakan aku mengada-ngadakan benda ni, kalau aku salah, aku akan bertanggungjawab. Tetapi kamu yang kamu menolak ni, kamu akan bertanggungjawab. Ingat ni. Jadi sekarang ni sepatutnya, ini dari segi logiknya, dari segi logik sepatutnya kan, kamu kena tengok adakah betul tak betul kan. Logik tak logik aku mengadakan benda-benda ni semua? Tak logik. Kalau tak logik, terimalah, tapi kamu tak nak terima juga. Jadi apa yang berlaku? Kalau kamu tak terima juga, ingat kamu kata aku ni salah, kamu ingat kan, kamu yang menolak itu akan bertanggungjawab terhadap apa yang kamu lakukan tu. Seterusnya ayat 36. Ayat 36, Allah Subhanahu Wa Taala berkata wa uhiya ila Nuh. Akhirnya, jadi cerita ni lah makna selepas daripada 950 tahun ni, wa uhiya ila Nuh, lalu diwahyukan kepada Nuh, annahu lan yu'mina min qaumik, bahawa tak akan beriman lagi. Ni cerita ni selepas daripada 950 tahun setelah dakwahnya yang begitu lama. Allah Subhanahu Wa Taala berkata bahawa selepas daripada ni, lan yu'mina min qaumik illa man qad aman. Sekarang ni siapa yang akan beriman? Yang akan beriman, yang dah beriman itulah saja. Selepas ni tak ada lagi. Jadi seolah-olahnya cerita selepas ni, wahai Nuh, dah 950 tahun kau berdakwah, maka setakat ni orang yang beriman tu sajalah, tak bertambah lah maknanya. Walaupun dalam keinginan Nabi Nuh tu nak kalau boleh kan bertambah kan, tapi Allah SWT beritahu kepada Nabi Nuh, selepas ni tak ada dah, kecuali illa man qad aman, melainkan siapa yang telah beriman itulah. Fala tabta'is. Tabta'is artinya janganlah kamu wahai Nuh sedih-sedih. Tabta'is bima kanu yaf'alun, dengan apa yang mereka lakukan. Jadi memanglah bila Allah SWT kata jangan sedih, ni maknanya memang berlakulah sedikit perasaan sedih pada Nabi Nuh AS. Sebab apa? Dia dah berdakwah, tiba-tiba mereka ni tak terima. Jadi apa perasaan? Memanglah sedih kan, sedih tak nak ikut kan.
Sebab apa? Tak lama lagi akan datanglah kita kata azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bentuk macam mana masa tu tak tahu lagi lah kan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dah kata tak penuh. Dah sudah. Jangan kamu sedih sekarang ni. Orang yang beriman tu beriman, orang tak beriman tu tak beriman. Jadi apa Allah Taala kata? Apa yang kamu lakukan, perlu lakukan sekarang ni ya wahai Nuh, wasna'il fulka bi'ayunina. Apa yang kamu lakukan, patut lakukan sekarang ni? Sekarang ni buat kapal. Al-fulka tu maknanya kapal besar kan. Kalau mengikut riwayat-riwayat yang Israiliyatnya, dikatakan bahawa kapal tu ada 3 lapis, atas sekali burung, tengah tu manusia, pengikut Nabi Nuh, dan kemudian bawah sekali tu binatang-binatang. Wallahu a'lam bissawab. Itu adalah cerita-cerita daripada ni kan. Bentuk kapal tu macam mana? Yang penting Allah Ta'ala menyuruh Nabi Nuh ni buat kapal, wasna'il fulka bi'ayunina. Bi'ayunina tu maksudnya ada kata ialah dengan pengawasan daripada kami. Pengawasan tu maknanya sebab Nabi Nuh alaihissalam ni kan bukannya pembuat kapal, bukannya engineer kalau kita katakan dan dikatakan pada masa tu kapal ni ialah kapal yang pertama sekali, sebelum daripada ni tak pernah ada kapal. Jadi tapi Allah SWT menyuruh macam mana nak buat, bi'ayunina. Ada yang kata maksud bi'ayunina ialah dengan penjagaan kami. Sebab ada ramai orang nak buat khianat ni pada kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh, nak berkhianat macam ni, berkhianat macam ni. Jadi Allah Ta'ala jaga. Wahai Nuh, kamu buat kapal saja. Bi'ayunina, cara dia, siapa yang akan jaga dia, Allah SWT akan jaga dia. Buah wahyina, dengan wahyu daripada kami, arahan daripada kami. Kemudian wala tukhatibni fil ladzina zalamu. Jangan kamu apa ni merayu-rayu lagi. Tukhatibni ni jangan merayu-rayu lagi fil ladzina zalamu, pada orang-orang yang jahat tu, orang yang zalim tu. Jangan kamulah nak minta, sudah. Sekarang ni kamu buat kapal, fokus pada buat kapal. Kemudian innahum mughraqun, mereka yang tak nak beriman ni, mereka ni akan ditenggelamkan. Macam mana cerita ni kan, macam mana tenggelam, laut tak ada lagi kan, buat kapal atas darat dan sebagainya kan. InsyaAllah kita akan tengok selepas daripada ni di muka surat yang ke 226 insyaAllah. Setakat itulah saja hari ini, insyaAllah jumpa lagi di dalam sesi yang akan datang. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jangan lupa insya-Allah untuk share link kita pada setiap hari, ajak kawan-kawan insya-Allah untuk bersama-sama dalam sesi kita ni, untuk mengenali sedikit saja kan sebahagian daripada ni, untuk lebih lagi insya-Allah, untuk faham lebih lagi setiap ayat, setiap detail ni, insya-Allah boleh baca tafsir, boleh dengar daripada ustaz-ustaz yang lain yang ramai insya-Allah kan. Kita hanya ambil simple sebahagian kan, setiap muka surat cerita yang ringkas setiap daripada apa yang diceritakan oleh Allah, agar kita dapat faham daripada Quran ni, agar kita ni tidak ketinggalan, bukan hanya baca Quran saja, tapi kita dapat faham sedikit daripada apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.